Baca dulu. Baik. Kita mulakan kuliah pada malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala likram ashab ridwan insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafina wa zuhdina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, kata ulama yang Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyukraha ayyauda fi kufri kama yukrahu ayyuzaku ilan nar. Maksudnya tiga perkara, barang siapa di dalam terdapat dalam hatinya tiga perkara, maka dia mendapat kemenisan iman. Yang pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya itu lebih dicintai, melebihi akan kasihnya akan selain daripada keduanya. Yang kedua, tiada dia mencintai seorang itu melainkan cintanya kerana Allah. Dan ketiga, bahawa dia benci dikembalikan kepada kekufuran, bagaimana dibencikan di dalam campakkan dalam api neraka. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal isfaratu istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik, yang hormati silakan Fadil, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengerusi masjid, Tuan-tuan Qasir Masjid, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, sidang jamaah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan orang-orang yang beriman. Kita berada di muka surat 19. Terjemahan tu di muka surat 19 kan? Betul tak?
Ha? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 lah. Okey. Kitab saya baris ke-8 lah yang terjemahan ni. Baik. Apa kata musannaf? Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Betul tak? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Esa, Maha Adil. Adil dalam segala keputusannya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Esa, tiada sesuatu yang wujud selain daripada Allah. La mawjud siwahu illa hu. Kan? Tiada yang mawjud selainnya pada mana hakikat yang wujud sebenarnya lah. Tidak ada melainkan Allah Ta'ala sahaja. Kecuali pasti ianya terjadi dengan perbuatannya. Mana tiada sesuatu pun yang wujud selain pada dia ni, kecuali pasti terjadi dengan hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala. Juga sebagai limpahan dari keadilannya. Limpahan daripada keadilannya yang terbentuk atas dasar yang sebaik-baiknya, sempurna, lengkap serta adil. Kemudian dialah Tuhan yang Maha Bijaksana, Al-Hakim, wa annahu hakim fi af'alihi, adil fi aqdaitihi. Dia ni Allah Ta'ala seorang pula Tuhan yang Maha Adil, bijaksana kan, hakim, bijaksana dalam segala perbuatan Allah Ta'ala. Maha Adil dalam segala keputusannya. Mana segala keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni semuanya adil. Ada adil fi aqdaitihi. Fi aqdaitihi mana adil dalam menentukan, memutuskan suatu perkara lah, satu hukum. Tidak ada yang adil melainkan Allah Ta'ala lah yang maha adil. Kalau bukan Allah Ta'ala yang adil, sesiapa yang lebih adil? Kan? Pernah satu dulu pada zaman Nabi membahagikan harta ghanimah. Nabi membahagikan harta rampasan perang lah. Maka daripada hasil pembagian itu, adalah yang macam tak puas hati lah. Tak puas hati terhadap harta rampasan perang tersebut. Yang tak puas hati itu terdiri daripada orang-orang Ansar. Tak silap saya. Mana sahabat-sahabat daripada orang Ansar ni dia tak puas hati. Sebab apa? Seolah macam tak adil lah. Kerana Nabi lebih beri kepada golongan-golongan yang baru masuk Islam. Pembesar-pembesar yang baru masuk Islam ni, jadi Nabi lebih bagi pada itu lah. Jadi timbullah desas-desus di belakang lah. Yang menyatakan bahawa ini tidak adil. Kan? Ini tidak adil. Kan ingat cerita apa tu, Tiga Abdul tu. Kan? Asyik tak adil je. Sedangkan dia pun kena beli kat orang. Orang beli dia. Betul tak? Adik dia beli sebenarnya. Sebaik adik dia beli. Kalau tak adik dah beli, terus jadi hamba abdi lah. Baik. Jadi ada dasar menyatakan Nabi ini tidak adil. Maka Nabi Muhammad SAW pun beritahulah kepada para sahabat. Dia kata, mana lebih baik orang-orang tadi yang menerima harta ghanimah tadi, mereka membawa harta ghanimah itu pergi dengan kamu yang masih di sini, sedangkan kamu masih ada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kamu masih ada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kan? Biarlah mereka pergi membawa harta ghanimah. Mana lebih baik? Mereka pergi membawa harta ghanimah, rampasan perang tadi yang telah aku bagi-bagikan, sedangkan kamu tak ada yang tinggal lagi untuk kamu, sedangkan kamu pun terlibat dalam peperangan juga. Nakkah kamu nak mencari harta ghanimah?
sedangkan kamu tidak ada Allah Ta'ala dan Rasul? Mana lebih baik? Kamu nak Allah Ta'ala dan Rasul ke ataupun nak harta kerimah? Nak harta nama seberang. Jadi para sahabat tadi pun yang saya tak faham tadi, kan, nyatakan Allah Ta'ala dan Rasulullah yang kami nak pilih lah, kan. So siapa lagi yang tidak adil? Siapa lagi yang bukan adil? Kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih adil, so siapa yang lebih adil kalau bukan Allah Ta'ala dan Rasul? Jadi kalau segala hukum hakam dan Quran dan sebagainya, semua itu menyatakan bahawa tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi Allah Ta'ala ini maha adil lah. Okay? Juga besok di akhirat besok, mana-mana orang-orang yang diseksa dan diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan salah satu daripada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi dengan kita menyalahkan Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala itu tidak adil. Baik. Kalau kita lihat dalam kitab apa tu? Kalau disebut dalam kitab Jaratul Tauhid, fa in yusibna fa min mahdil fadli, syair. Fa in yusibna fa min mahdil fadli wa in yu'azzibna fa min mahdil adli. Maka jika memberi pahala ia akan kita, maka dengan semata kurniaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kalau beri pahala pada kita di atas amalan kita yang kita buat setiap hari, kan, semenjak daripada umur kita mula start semayang, beramal dan sebagainya sampai umur sekarang ini, dan sampailah satu hari nanti kalau kita mati. Ya, segala kebajikan-kebajikan itu tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pahala semata-mata dengan kurniaannya. Fa in yusibna fi mahdil fadli, dia kata. Maka jikalau kami beri pahala kepada kamu, maka dengan semata-mata kelebihan kami lah, kurniaan kami. Wa ay yu'azzibna, dan jika kami menyesa akan kamu, dan jika menyesa ia akan kita, maka dengan semata-mata adilnya. Fa min mahdil adli, semata-mata dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makna kalau Allah Ta'ala itu zalim pada kita, tapi nak tunjukkan adil dia tadi terhadap diri kita. Ini sebut oleh Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab, dalam matan Jawahirul Tauhid. Dalam kitab ini pun ada sebut Aqidatul Najin, pun disebut, dipetik daripada syair sebutlah. Baik, seterusnya, maka dari itu semua yang selain Allah Ta'ala, baik manusia, jin ataupun malaikat, maupun langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda padat, benda jamadat ni padat lah, yang dapat dilihat atau yang dapat dirasai, semuanya itu adalah benda-benda baru yang diciptanya dengan kekuasaannya, iaitu yang dahulu tidak ada kemudian dijadikan ada. Seasanya kita ni tiada, kemudian ada. Kita asalnya tiada, kemudian ada. Besok kita tiada balik. Tiada balik, mana kita diwafatkan, dimatikan Allah Ta'ala, dan kemudian besok dimatikan semula, maka kita ada semula. Kejap ada, kejap tak ada. Tak? Gitu. Baik. Jadi ditumbuhkan pada asalnya semua wujud. Asalnya belum wujud. Asalnya belum wujud, lalu wujud. Sebab sejak azali yang Allah Ta'ala itu ada, maha ada, dan hanya Allah Ta'ala, dan tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda Allah Ta'ala itu ada? Alam lah. Kalau orang tanya apakah tanda Allah Ta'ala itu ada? Alam. Alam dia kan Allah Ta'ala ada. Kalau kita tanya orang kafir pun, sebahagian orang kafir kata, kan, siapa yang menciptakan alam? Allah, Tuhan. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau seandainya kita tanya orang yang bukan Islam tu siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan berkata Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Cuma dalam konteks cara beribadah, cara ubudiyah mereka tidak sama.
Tidak seperti yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia itu kan ada golongan yang tak percaya pada Tuhan. Betul kan? Golongan ateis lah. Golongan ateis ni dia tak percaya dengan Tuhan. Dia tak percaya, dia kata aku terjadi dengan sendirinya. Aku terjadi dengan sendirinya. Hasil daripada mak ayah kahwin lah. Mak ayah ada kahwin, maka adalah dia. Kan? Dan langit bumi ni dia kata terjadi dengan sendirinya. Dia tak percaya dengan Tuhan lah. Jadi orang macam ni, sebenarnya kalau time dia terdesak ke hidup sempit dan sebagainya, akhirnya dia cari Tuhan. Akhirnya dia cari Tuhan. Betul tak? Betul. Contohlah kalau seandainya dia naik kapal, dia pergi belayar, kan? Belayar naik kapal besar, tiba-tiba kapalnya dilambung oleh badai, taufan dan sebagainya, maka kapal dia hancur, tenggelam. Maka dia pun hanya bergantung dengan sekeping papan. Dia bergantung dengan sekeping papan, kan? Macam tu. Masa itulah barulah dia mencari Tuhan. Tak? Masa tu dia mencari Tuhan. Ya Tuhan, kata, ya Tuhan. Mana ada juga dalam diri dia tu mencari Tuhan. Walaupun sebelum ni dia tak percaya dengan Tuhan. Tapi bila keadaan susah, sempit dan sebagainya, cari Tuhan juga. Macam tu. Itu juga dengan orang kafir dan sebagainya, kan, yang golongan bersembah berhala dan sebagainya, mereka pun mencari Tuhan juga. Cuma Tuhan mereka tidak sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Tuhan kita ni tak boleh serupakan dengan satu benda pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Tiada satu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya, maka Allah Taala mengadakan makhluk sudah itu sebagai tanda dan bukti kekuasaannya, juga untuk merealisasikan segala sesuatu yang telah dikehendakinya, juga kerana sebagai kebenaran kalimatnya sejak azali lagi. Dan Allah Ta'ala menjadikan manusia ni liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu semuanya melainkan untuk menyembahkan aku lah, mengabdikan diri kepadaku, kata Allah Ta'ala lah. Betul Walaupun alam ni dari segi hukumnya harusnya Allah Ta'ala mencipta alam. Kerana salah satu daripada sifat yang ada pada Allah ialah harus mencipta alam. Sifat wajib ada 20, sifat mustahil ada 20. Satu sifat harus, iaitulah menjadikan mungkin ataupun alam lah. Mungkin ni mana benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala cipta kita ni harus saja. Dan Allah Ta'ala pun tak berhajat pun pada manusia. Manusia yang berhajat pada Allah. Manusia yang berhajat pada Tuhan. Betul? Dalam dunia ni tidak satu benda pun yang bergerak melainkan semua dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tidak akan bergerak. Hatta tanah runtuh pun, kan, kalau Allah Ta'ala tak izinkan bergerak, dia pun tak bergerak. Batu daripada bukit tu pun, kalau Allah Ta'ala tidak izinkan bergerak pun, dia tak akan bergerak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijaratu aw asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhum anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhum ma wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat qulubukum min ba'di zalik, kemudian hati mereka jadi keras. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati mereka orang munafik itu jadi keras, malah lebih keras daripada batu. Sedangkan batu tu kata, kan? Sedangkan batu itu pun keluar daripada batu itu
mata air kan. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sedangkan pada batu tu pun terkeluar air, pancar keluar air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu. Dan ada kalau batu tu pun terpecah, maka keluar air. Batu pecah keluar air kan. Dan sebahagian daripada batu tadi yang wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah. Ada yang batu yang jatuh daripada bukit, turun daripada bukit kan, kerana takut kepada Allah Ta'ala, kerana takut dia kepada Allah. Wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Nampak tu tak? Nampak? Itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya di atas perintah Allah. Kalau aku tak perintahkan batu itu bergerak, dia tidak akan bergerak. Dan batu itu bergerak kerana takut kepada Allah, kerana menuruti perintah Allah Ta'ala. Kalau dia tidak bergerak, sudah tentu dia akan diazab, kan? Azab, diseksa oleh Allah Ta'ala lah. Adalah cara dia, tuan. Baik, seterusnya kita lihat semula. Kemudian segala sesuatu itu dicipta bukan kerana Allah Ta'ala memerlukan atau berhajat kepada dia. Nampak? Allah Ta'ala tidak berhajat pada kita pun. Kita yang berhajat pada Allah. Tapi ada kalau manusia ni, dia kata aku tak berhajat pada Tuhan. Kalau kau tak berhajat pada Tuhan, kau uruslah diri kau sendiri. Kau uruslah rezeki kau sendiri dan sebagainya. Tengok macam mana. Boleh tak kau uruskan rezeki sendiri? Tak boleh. Tak boleh kan? Mana ada kalau manusia ni yang boleh, binatang dan sebagainya boleh menguruskan rezeki dia? Tak boleh. Semuanya diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke rezeki dia. Kalau rezeki dia tak ada lagi, maka masa itulah kalau sebut dalam kitab apa tu? Dalam kitab dalam kitab Jauharah Marhub. Dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta Umul Akhirah. Peringatan pada urusan orang mati dan urusan akhirat yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Di situ pun ada sebut berkenaan dengan orang yang akan mati. Bila seorang itu dia akan mati, agaran dalam 40 hari sebelum kematian, maka para malaikat mencari rezeki dia. Mencari rezeki dia ke gunung, tengok tak ada. Mencari rezekinya ke lembah, tak ada. Mencari rezekinya ke lautan, di laut pun tak ada. Tak ada rezeki dia. Bila tak ada rezeki dia, mana dia dah sampai kepada kematian dia lah. Sebab apa? Tak ada. Sebutir beras pun tak ada lagi. Tidak ada lagi tertulis rezeki dia. Walaupun sebiji beras, sebutir beras, seekor ikan, sebutir nasi, tidak ada lagi ditulis rezeki untuk dia. So nak menunjuk kepada kita bahawa dia telah sampai kepada deadline lah. Tarikh kepada kematian dia. Tarikh mati dia. Dia sampai tarikh mati, dia tak boleh buat apa lagi dah. Gitu. Baik, seterusnya. Kemudian Allah sentiasa menyediakan nikmat dan kebaikan, dan bukan kewajipan Allah Ta'ala untuk berbuat demikian. Bagi Allah adalah keutamaan dan kebaikan, nikmat dan juga kurnia. Falahul fadla wal ihsan wal nikmah wal imtinan. Disebut kata Arabnya. Bagi Allah Ta'ala itu keutamaan dan kebaikan, nikmat dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua kurniaan daripada Allah. Semua keizinan daripada Allah Ta'ala. Kalau tak ada keizinan daripada Allah Ta'ala pun kita tak tahu apa. Walaupun kadang-kadang benda tu kadang-kadang dah kat mulut kita dah. Contohlah benda kita nak makan kan. Benda kita nak makan, kalau bukan rezeki kita tuan-tuan, walaupun dah di hujung, dah mulut kita dah buka nak masukkan makanan tu, kalau bukan rezeki kita, memang bukan rezeki kita lah. Ada je cara menyebabkan dia bukan rezeki kita. Mungkin makanan tu terjatuh ke, ataupun mungkin tu makanan tu tiba-tiba disambang oleh burung ke, ataupun diterkam oleh kucing ke dan sebagainya. Mana itu bukan rezeki kita. Betul tak? Tapi kalau ada rezeki kita, macam mana susah pun keadaan dia makanan tu,
Ya, walaupun di lembah, di gunung ganang, di bukit, bawah bukit, di dalam lautan, tapi telah tertulis itu rezeki kita. Macam mana cara sekalipun akan ada caralah. Allah Ta'ala akan mendatangkan rezeki itu kepada kita. Betul tak? Betul? Itulah. Baik. Kemudian kalau sebut dalam kitab At-Tazkirah fi awal mautun akhirat juga. Berkenaan dengan seseorang manusia itu nanti dia akan dimatikan ataupun diwafatkan daripada mana tanah dianya diambil. Daripada mana tanah dia diambil. Kalau dia diambil daripada tanah Arab Saudi, maka dia akan dimatikan di sana Allah Ta'ala. Kalau kita ni ditakdirkan, waktu kejadian kita ni, kita ditakdirkan daripada tanah Afrika. Tanah Afrika lah. Maka kita akan mati di Afrika. Gitu. Kalau ditakdirkan dululah, ditulis dulu, waktu kita dijadikan Allah Ta'ala, kan kita jadi asal kejadian kita bertanah. Kejadian pada tanah. Kalau kita ni diambil daripada tanah Korea, tanah Korea lah, maka kita akan mati di Korea. Dia akan ada je cara dan jalan, ataupun sesuatu hajat seorang hamba itu untuk dia akan membawa kepada tempat kematian dia. Akan ada satu hajat lah, akan ada satu keperluan lah pada dia. Dia akan menggerakkan dia lah untuk pergi ke tempat dia akan, kepada tempat tanah dia dicipta. Kalau dicipta daripada tanah Mekah, maka kita akan mati di Mekah lah. Betul? Dia akan pergi ke sana. Dan sebaik-baiknya kita dikebumikan di tempat di mana kita dimatikan. Tapi kalau kita ni sibuk nak buat balik jenazah, sibuk nak balik jenazah, nak tengok jenazah, nak tengok jenazah, kan? Macam-macam lah tu. Akhirnya bawa lah balik, kan? Tapi sebaik-baiknya kita bumilah kat sana, di mana kita dimatikan. Sebab apa? Kita diambil daripada tanah di mana kita dimatikan. Baik, seterusnya Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada hamba-hambanya yang mukmin sebab kebaikan yang dilakukan mereka, dan memberi pahala itu adalah atas dasar kemurahan, kemuliaan, dan telah dijanjikan bukan sesekali kerana dasar Allah berkewajipan melakukan perkara itu. Nampak tak? Allah Ta'ala beri pahala pada hamba yang buat baik ni, kan? Pemberian pahala itu kalau sebut dalam syair tadi di atas kurniaan Allah. Kalau sini atas dasar kemurahan Allah Ta'ala, kemuliaannya, dan telah dijanjikan. Apa Allah Ta'ala janjikan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji, kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, kan, bagi mereka itu syurga yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Sedangkan orang kafir pula, innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat Allah Ta'ala, mereka itulah penghuni neraka. Kita sebutlah ayat lah. So siapa buat baik dapat baik lah. Cuma dalam konteks orang buat jahat ni, Allah Ta'ala bagi can lagi lah, can peluang untuk bertaubat kepada Allah. Bagi can lagi peluang. Sebab kalau tak dibagi can kan, seolah macam Allah Ta'ala zalim pula. Itu. So dia bagi peluang lah. Tapi hamba ni kadang-kadang macam tu juga, tak ada berubah. Nabi pernah bersabda, dia kata, iza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalahu uqubah fid dunya. Wa iza apabila Allah SWT berkehendak pada satu hamba, iza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalahu uqubah fid dunya. Wa iza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka bi dzambihi hatta yuwaffiya bihi yaumil qiyamah. Apabila Allah Ta'ala berkehendak pada satu hamba itu baik, kan, ajalahu uqubah, Allah Ta'ala mensegerakan balasannya di dunia. Segerakan balasan. Iza aradallahu bi 'abdihi khaira ajalul uqubah fid dunya. Bila Allah Ta'ala berkehendak satu hamba itu baik, Allah Ta'ala segerakan balasan
Bila segera balasan, dia akan segera insaflah. Kan? Wa iza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka bi zambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Bila Allah Ta'ala berkenak satu hamba itu jahat, jelek, buruk kan, maka Allah Ta'ala akan tahan dia lah. Tahan dia. Amsaka bi zambi, Allah Ta'ala tahan dia dengan dosa dia. Hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah, sehingga Allah Ta'ala sempurnakan akan balasannya pada hari kiamat. Kalau Allah Ta'ala tak nak satu hamba tu baiklah, Allah Ta'ala nakkan dia jahat, jahatlah dia. Mana dia syok lah buat dosa dan maksiat tadi sehingga dia terlupa. Kan nyawa dah sampai ke hujung halkum kan. Barulah teringat, oh Allah, tak ada ibadah, tak ada peramalan kosong. Kosong, tak ada apa-apa. Kan? Sayanglah dia tu. Allah Ta'ala bagi kita umur yang panjang. Ada yang kadang-kadang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi sayang tak ada amalan langsung. Kosong lah. So macam mana besok dia nak akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya, bukan sesekali kerana dasar Allah berkewajipan melakukan perkara itu, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mewajibkan sesuatu padanya untuk dilakukan dan tidak tergambar sedikit pun satu penginayan yang datang daripadanya. Nampak? Tidak ada satu penginayan pun. Sebenarnya tak ada penginayan pun. Sebab manusia ni kan masih lagi dibagi pilihan. Ikhtiar kan? Kasbun wal ikhtiar. Manusia masih lagi ada usaha dan ikhtiar. Kalau kita bahas berkenaan dengan orang kata mukhtar wal majbur, kan, konsep mukhtar wal majbur. Mukhtar ni maknanya manusia ni masih lagi ada pilihan. Majbur, kalau di sudut, di sebalik hijab, di sebalik tabir, kita ni adalah majbur, kita dipaksa. Kalau sebut dalam kitab Aqidatul Majid, pembahasannya tu berkenaan dengan majbur dan mukhtar. Majbur ke apa? Majbur ni di sebalik hijab, kita dipaksa untuk mengikut, kan, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Kita ni adalah majbur di sebalik hijab. Tetapi di sebalik di zahiriat kehidupan kita ini, kita adalah mukhtar. Kita masih boleh dibuat pilihan lagi. Sama ada nak buat baik ke nak buat buruk, kan? Dah bagi pilihan, buat baik ke buat buruk. Kemudian kita ada kasbun, mana usaha dan ikhtiar dan doa. Okay? Sebabkan oleh manusia ni dia ada usaha dan ikhtiar. So yang akan ditanya besok di akhirat besok ialah manusia, bukan Allah yang akan ditanya. Aku tidak ditanya, tapi kamulah akan ditanya. La yus'aluna amma yufalu wa hum yus'alun. Dan dia tidak ditanya tentang apa yang dibuat, tapi kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita buat. Tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Satu lagi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat pun dia yang menciptakan. Itu yang sebalik hijab tadi, kita ni adalah majbur. Kita adalah dipaksa melakukan apa yang ditulis di Allah Ta'ala di azali. Tirikan majbur, asal daripada jabara, majbur, ataupun makhur, kan, dipaksa untuk mengikut kehendak Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat pun aku yang buat, aku yang cipta. Tapi manusia ada mukhtar, pilihan lagi. Allah Ta'ala bagi pilihan untuk nak buat baik ke nak buat buruk. Kalau buat baik, ada disediakan pahala. Kalau kau buat jahat, disediakan azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya, demikian juga tidak ada suatu hak yang merupakan kewajipan untuknya terhadap seseorang, sebab haknya untuk ditaati
merupakan kewajipan atas seluruh makhluk. Nampak? Demikian juga tidak ada satu hak yang merupakan kewajipan untuknya terhadap seorang. Mana tak wajib bagi dia. Contohlah dalam bab menguruskan rezeki, tak wajib pun aku bagi rezeki kat kau. Tak wajib pun aku nak bagi kau rezeki, kata Allah. Terpulang pada aku nak bagi, aku nak bagi. Tak bagi tak. Apa yang kau nak, tak wajib pun aku bagi. Kau doa macam-macam dan sebagainya, terpulang pada akulah. Aku nak bagi ke tak nak bagi, terpulang pada aku. Sebab aku Tuhan. Aku Tuhan. Sebab benda tu tak wajib pada aku. Tuan, cuma Allah Ta'ala telah berjanji. Apa tu? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ud'uni astajib lakum. Doalah. Mesti aku perkenankan doa kan. Kalau aku tak perkenankan doa, dan dalam bab doa ni pun ada 3 kan. Dalam bab Allah Ta'ala kenan doa ni, pertama, terus diterima doa dia. Masa tu dia doa, masa tu Allah Ta'ala terima, perkenankan doa. Yang kedua, Allah Ta'ala tak terima masa itu, Allah Ta'ala menangguhkan doa. Yang kedua, menangguhkan, tapi dia akan perkenankan tapi tangguh. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala membalas dengan cara menghindarkan dia daripada bala bencana. Menghindarkan dia daripada bencana. Kat situ cara dia, Allah Ta'ala membalas doa yang diminta dipohon oleh hamba dia. Baik, seterusnya, kewajipan itu disampaikan dengan penjelasan para nabinya. Bukan hanya sekadar kemahuan akal fikiran. Kewajipan itu disampaikan dengan penjelasan para nabi kan. Wa ma yantiqu 'anil hawa lah ayatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kan kata Al-Quran. Nah, aku tak berkata, nabi tak berkata mengikut pada hawa nafsunya. Tapi melainkan dianya adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi tak cakap bukan hawa nafsu, tapi ikut wahyu, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Dan perintah ni ada macam-macam lah. Ada perintah wajib, ada perintah sunat. Betul tak? Kemudian larangan, nahi larangan. Larangan pun ada larangan berbentuk haram. Ada larangan berbentuk makruh. Tapi dia bentuk tetap larangan. Dia ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Itu macam-macam lah pembahagian-pembahagian tu. Tu kalau kita belajar kitab usul fiqh, macam-macam lah. Kan dia ada wajib, dia ada fardu kifayah, ada fardu ain. Tak? Fardu kifayah macam mana, fardu ain macam mana. Okey. Pada zaman Nabi, benda tu dia tidak spesifikkan lagi. Habis kalau pada zaman Nabi ada tak makruh Ustaz? Zaman Nabi ada tak orang kata harus Ustaz? Betul tak? Zaman Nabi dia lebih dalam bentuk yang orang kata bahan mentah. Masih dalam bahan mentah lagi. Macam tu. Okay? Dia belum ada pengasingan lah pada zaman Nabi itu. Pengasing ini dibuat oleh ulama-ulama terkemudian. Oh, ini tasawuf. Oh, ini bab fiqh. Oh, ini bab usul fiqh. Betul tak? Ini bab hadis, mustalah hadis. Hadis, tafsir, usul tafsir. Betul tak? Oh, ini pemasan ni bab nahu. Ni bab saraf. Ini bab balaghah, mumayyid, mantiq, mubayyan, batik dan sebagainya kan. Zaman Nabi dia tak ada cerita benda tu. Dia tak ada cerita. Dia dah macam bahan mentah lagi. Bahan mentah. Jadi ulama-ulama terkemudian dia spesifikkan, dia pecah-pecahkan supaya kita ni mudah faham. Mudah faham. Kan? Malulah kita ni pun otak masing-masing pelembab. Itu pun kadang belajar banyak kali pun tak faham juga. Belajar berpuluh kali pun tak faham juga. Istilah-istilah tajwid tu pun kadang boleh tanya tak tahu. Apa itu idgham mutamassilain, apa itu idgham mutakarribain, apa itu idgham mutajanisain. Kan? Sai ni saya tak tahu surat. Dan tahu yang ni dongung.
Ya ni tak dongong kita. Ni dongong, ni tak dongong. Ni muncung bibir, ni tak muncung bibir kan. Dia tahu macam tu je. Dia tanya istilah-istilah tak tahu dia dah. Tak dapat wan tu nak ingat-ingat istilah tu Ustaz. Betul tak? Tapi cuba tanya budak-budak Kang. Budak contohnya budak sekolah mengaji, apa kata mengaji sekolah tahfiz ke ataupun sekolah agama. Buat tanya istilah-istilah tu, pandai dia jawab. Pandai kan? Oh, ini hukum ihfa. Ini ihfa hakiki. Ini ihfa syafawi, kan? Tahu dah. Ni alilam samsiah. Ni alilam qamariyah. Apa beza dia? Tahu dah. Dua tanya wawan kan. Tanya wawan tak dapat dia tu dah. Yang dia tahu ni dongong ni tak dongong Ustaz kan. Yang ni masukkan ke tak masukkan, kan? Gitu. Ni panjang sikit, ni kurang panjang. Kan? Dia tahu tu je. Dia tanya mat tu mat badal ke mat betul kau benda, tahu dia dah. Tahu dia dah. Weh nak ingat ni. Weh dia idrak tu, idrak. Tak sampai-sampai dia Ustaz kata. Tak dapat nak tarik pun tu dah kata. Taman tu sangkut gitu. Dah belajar dah tu. Dah baca dah Ustaz tu. Banyak kali dah baca dah ni. Kan Ustaz ajar. Ustaz ajar pun ajar. Bila tanya tak dapat. Bila tanya tak dapat, tak ingat. Biasa tu kan. Baik. Sebenarnya untuk urusan ini Allah Ta'ala mengutuskan Allah Ta'ala mengutuskan para rasul dan diberikan bukti kebenaran mereka dengan berbagai mukjizat yang nyata, kan? Jadi kan para nabi ini kan diberi mukjizat. Mana kelebihan yang diberikan kepada para nabi dikatakan mukjizat. Itu kalau dah dilantik lah. Dilantik ni nabi. Sebelum lantik irhas. Sebelum lantik namanya irhas. Okay? Kemudian untuk wali-wali Allah namanya karamah. Karamah kan? Itu wali Allah Ta'ala. Kalau yang bukan wali Allah, hanya sekadar orang soleh, namanya al-ma'unah. Al-ma'unah. Bukan yang ma'unah yang tu. Pernah dengar? Pernah kan? Pengikut al-ma'unah tu tak? Tapi ma'unah tu memang ada lah disebut dalam kitab. Mana kelebihan Allah Ta'ala bagi pada orang-orang yang soleh. Al-ma'unah lah. Asal ma'unah ni bantuan. Apa mana ma'unah? Bantuan. Bantuan. Kalau kelebihan Allah Ta'ala yang bagi pada orang yang kafir pula, orang kafir apa dia? Sihir. Sihir kan? Sihir antara bentuk yang Allah Ta'ala beri kelebihan pada orang yang kafir atau orang maksiat lah. Contohnya sihir. Tak? Apa lagi? Istidrak. Istidrak. Istidrak ni mana kelebihan tertentu Allah Ta'ala bagi pada orang yang maksiat. Sehingga kan dia terlupa. Tiba-tiba besok akal mereka mau pun sampai. Ini memang istidrak lah. Apa lagi? Lepas tu i'anah. Tadi ma'unah, i'anah. I'anah ni kelebihan kepada orang-orang yang maksiat jugalah. Macam tu. Mana setiap kalau manusia ni ada kelebihan dia. Ada kelebihan. Malahan orang yang cacat pun ada kelebihan. Betul tak? Kita jangan sangka, oh kau ni cacat, kau ni tak mampu apa ni. Tapi sebenarnya cacat pun ada kelebihan dia. Yang kadang-kadang orang normal pun tak mampu nak capai benda tu, dia boleh capai. Betul kan? Kita tengoklah kalau sukan Olimpik kan. Kita tengok siapa yang banyak buat pingat? Orang yang OKU ni normal tak banyak buat pingat. Dia lagi banyak buat pingat tuan-tuan. Tengok Omer buat balik kan. Macam tu. Nampak? Kelebihan lah. Taklah bagi. Baik. Kemudian para rasul itulah yang menyampaikan pada umatnya apa-apa yang menjadi perintah. Perintah Allah Ta'ala. Larangan, janji serta ancaman. Nampak? Kerana salah satu daripada sifat yang wajib pada Nabi dan Rasul ialah tabligh. Ada 4 sifat wajib pada Nabi dan Rasul kan. Pertama, siddiq, cakap benar. Kedua, tabligh, menyampaikan. Kemudian yang ketiga, amanah. Keempat, fatanah. Fatanah cerdik.
Seorang Nabi dan Rasul ni dia kena cerdik. Kalau tak cerdik, tak layaklah jadi Nabi dan Rasul. Itu 4 sifat wajib. Tadi ada lagi sifat lain lah, sabar. Malah ada Nabi dikatakan sebagai ulul azmi. Ulul azmi ni mana orang Nabi yang mampu menahan kesabaran. Maksudnya sabarnya tinggilah, tahap tinggilah kesabaran dia. Itu dikatakan ulul azmi tu. Maksudlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ada gelaran sebagai ulul azmi. Jadi wallahu ya'simuka minan nas. Kan ayat tu yang menyebutkan bahawa kan Nabi ni tugasnya diperintahkan untuk menyampaikan. Balik ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Wahai rasul, wahai nabi, balik mana sampaikan. Sampaikan. Balik tu sampaikan. Bukan balik rumah. Tu balik rumah. Balik B-A-L-I-K balik rumah. Tak apa kejap ni balik ya. Dia balik ni bahasa Arab. Balam ghain. Balagha kan? Balik. Dia ada tasdik tu. Dia punya amal. Asalnya balagha. Balagha ya bulu kan. Bahwa baligun wa zakam maglubun. Balik la talik. Kan? Di atas wazan apa ya? Atas wazan fa'ala fa'ilu. Fa'ala fa'ilu taf'ilan. Bahwa mufa'ilun wa zakam mufa'ilun. Fa'il la tufa'il wa fa'ilun wa mufa'ilun. Jadi kalau balik ni balaga, dia asalnya balaga dari tasydid. Pemadinya balaga yubaligu tablighan. Bahwa mubaligun wa zakam mubalagun. Balik la tubalik. Balik ni sampaikan. La tubalik jangan sampaikan. Kan. Tu tasrif tu tasrif 14. Saya mengaji pondok mula-mula dulu itulah suruh di tasrif. Berbuih tasrif. Jumpa kalimat Arab kan tasrif. Asra yasuru nasran bawa nasirun zakam mansurun suratan surun Rabai diribu terapan bawa daribun zakam madrubu hizib data di madrubun. Tasrif lah tu. Berbuih mulut tasrif dah. Kan? Kalau asing ngaji di Aceh dulu di pasal Aceh dia ada lagu dia buat lagu. Kalau mengaji di Malaysia ni dia tak ada lagu. Itu main berdosuk-dosuk lah apa. Kalau style di Indonesia dia ada lagu, dia macam-macam lagu dia buat. Supaya kita cepat ingat. Supaya kita ingat. Payah sikit lah. Jangan lagu Ustaz. Lagu besok kemudian. Maksudnya oleh sebab itu, semua makhluk wajib membenarkan apa yang mereka bawa dan mereka ketengahkan itu. Boleh? Tadi balik ma unzila ilaika, wahai Nabi, sampaikan pada apa yang kuperintahkan. Wa in lam taf'al, kalau kamu tak buat, fama ballagta risalah, maka kamu sudah tak menyampaikan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala memelihara kamu daripada gangguan manusia. Ataupun orang-orang kafir kan biasa kan dia ganggu Nabi, nak bunuh Nabi dan sebagainya. Jadi mereka tak mampu nak buat. Walaupun ada para Nabi dan Rasul, para Nabi yang pernah dibunuh. Contohnya Nabi Zakaria kan. Nabi Zakaria adalah Nabi yang dibunuh oleh orang yang menentang dia. Itu yang Nabi Zakaria tu yang digegaji tu. Dia nyuruk dalam kayu kan, tersilap saya. Maka digegaji. Kan? Oleh orang kafir lah. Orang yang musuh dengan dia. Nampak? Itulah yang berlaku pada Nabi. Mana ancaman kan yang mereka akan terpaksa hadapi dalam konsep berdakwah ni. Sebab orang kita dakwah ni dia ada macam-macam jenis. Ada orang yang kita dakwah ni dia ekstrim. Dia tertentang habis-habis. Ada orang kita dakwah ni dia okey je, tak ada masalah. Dia boleh terima. Mungkin dia tak beriman lagi lah, tapi dia boleh terima lah. Dia dengar lah apa dia cakap. Ada yang jenis orang kata, yang orang kata neutral. Tak kisah. Kan? Ada yang 50-50. Boleh terima, mungkin tak boleh terima. Kan? Macam-macam lah madungu kita. Orang yang kita kan madungu. Kalau jaiz kan jaiz.
Strategi Jain, antara kita punya plan strategi kita ialah mendekati mad'u, dia kata. Mendekati dan juga menyantuni mad'u. Mad'u ni apa? Non-Muslim lah. Kan benar perkataan mad'u kan? Kita lihat kepada plan strategi jabatan Jain tu. Banyak plan strategi jabatan dia. Antaranya ada kesebut berkenaan dengan mad'u. Mad'u tu non-Muslim lah. Mana kita berdakwah pada non-Muslim, menyantuni non-Muslim. Mungkin dengan sikit sebanyak dengan apa kita buat, kita bantu dia, susah dan sebagainya, mungkin dia tertarik pada Islam. Hanya tu. Boleh? Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah tentang perbincangan kita pada malam ini. Ada soalan? Ada kenduri? Tak ada. Biasa kenduri. Tak ada? Habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina usrika ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasi'ana fatta ya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum. Terima kasih.